mungkin Fakur pernah dengar perkataan-perkataan macam ni lah. Dia kata, sorry dulu, aku tak boleh nak present sebab aku ni introvert. Benda-benda macam ni. So, Assalamualaikum guys. Kita dengan Fakrul Islam, antara saya kata seorang yang sekarang ni bergiat dalam tadabbur Al-Quran dan juga tafsir di Mubina Academy. Betul. Dan juga Performia Academy, Tadabbur Center. Okay. Jadi kita nak dengar sedikit macam introduction lah daripada Fakrul sendiri mungkin. Okay. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abel. Orang yang saya kenali sejak sekian lama, memang konsisten. Ada orang dia banyak benda dia buat dalam hidup dia kan. Tapi Abel ni antara orang yang saya kira daripada dulu sampai sekarang dia konsisten. Dia memperjuangkan supaya setiap orang tu dia mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. So ringkasnya, saya Fakrul Islam, macam apa Abel kata tadi, sekarang saya aktif dengan satu organisasi lah yang namanya Mubina Academy. Fokusnya kita bergerak kepada anak muda. Kita nak supaya anak muda bila baca Quran tu dia bukan sekadar pandai baca Quran, tapi dia seronok. Macam dia rasa pengalaman seperti Tuhan sedang bercakap dengan dia lah. Itu ringkasnya lah. Dan saya juga bantu Ustaz Syahari dekat Tadabbur Center untuk memperjuangkan kisah-kisah Quran. Gitulah ringkasnya Abel. Okay guys, sebenarnya kita dah rekod tadi. Kita dah rekod tadi. Tapi kita punya penerbit dia lalai sikit. Jadi kita rekod kali kedua secara santai saja dengan kita punya kopi. Mungkin kopi. Okey. Hari ni kita akan pergi kepada satu topik yang macam ramai lah yang perlukan pengetahuan dengan lebih mendalam dan juga orang nak tahu dari sudut perspektif yang berbeza. Mungkin setengah orang pandangannya lain dan setengah orang pandangannya berbeza kan. Berkenaan dengan introvert dan juga pendiam. Okay, tajuk dia sekarang ni adalah introvert versus pendiam. Okay. Macam Fakrul sendiri kan, bila kita cakap pasal introvert, adakah dalam Al-Quran bagi tahu tentang introvert dan extrovert ni? Sebab apa yang saya faham, ianya sebenarnya adalah satu kita kata rekaan ataupun perkara yang term yang diletakkan oleh orang-orang barat, dan benda tu sebenarnya sampai di sini. Dan ada setengah orang bila dia tahu dia introvert, dia akan menyebabkan rasa low self esteem, dia panggil kan. Lepas tu dia rasa macam tak yakin, dia rasa macam susah nak keluar bagi pendapat dan sebagainya. So adakah perkara tu sebenarnya dalam Al-Quran nyatakan dan kita boleh buat satu garis panduan? Mungkin Fakrul boleh cerita. Baik, saya kira topik yang kita nak sembang ni lah topik yang sangat menarik. Sebab kita sembang tentang satu perkara yang saya kira hari ni dia jadi keperluan. Sebab hari ni antara kerjaya yang sangat penting. Sambil sila sambil. Sebab kalau nak minum sambil cakap nanti jadi lain. So antara kerjaya yang saya kira sangat penting, antara kerjaya yang penting hari ni memerlukan kekuatan ataupun kemahiran skill komunikasi. Betul. So bila sebut tentang komunikasi, akan ada yang rasa alamak saya tak boleh berkomunikasi sebab saya ni introvert. So saya ni tak pandai bercakap, saya depan orang gagap, gementar dan seumpamanya. So macam Abel tanya tadi, so saya akan mulakan dengan adakah introvert ni benda yang pasif, benda yang negatif lah. So ringkasnya, introvert bukanlah satu disorder ataupun satu kelemahan, kekurangan. Tapi introvert adalah personality. Ada satu buku yang sangat menarik Abel yang kita boleh baca. Nama penulisnya adalah Aiman Amri. Dia ada bahas lah tentang introvert ni. Sekurang-kurangnya ada 4. Introvert ni dia terpecah kepada 4. Oh, meaning dia ada pecahan-pecahan dia. Yes. So kadang-kadang kita nampak seseorang tu, macam kita biasa faham introvert ni orang yang macam pemalu, tak nak bergaul dengan orang. So sebenarnya itu adalah salah satu daripada kategori introvert. Sebab ada orang yang kalau sebab tu ada satu terms untuk academician. Kalau perasan academician tak banyak bercakap. Dia hanya banyak bercakap bila dia mengajar. Tapi bila dia bersosial, dia lebih banyak berdiam sebab dia banyak berfikir. Sebelum tu macam
mungkin Fakur pernah dengar perkataan-perkataan macam ni lah. Dia kata sorry dulu, aku tak boleh nak present sebab aku ni introvert. Benda-benda macam ni dia akan menyebabkan orang tu rasa selesa dengan introvert dia. Betul. Lepas tu dia tak nak keluar, dia tak nak macam kau cerita lah, kau bagi tahu lah dekat orang. Betul. Aku introvert, aku tak boleh. So mungkin benda tu Fakur boleh ceritakan juga. Baik, apa yang Abel usulkan tanya tadi satu benda sangat menarik sebab tu pengalaman saya sendirilah. Sebab dekat universiti saya antara orang yang orang lihat pandai bercakap. So bila biasa grouping session, bila nak present, Fakrul kau buatlah cakap semua, tak apa, kita orang buat kerja belakang tabir. Itulah dia. Benda tu biasa berlaku. So dia menunggang, kita kata sebagai terms lah. Dan macam Abel cakap tadi lah, introvert ni dia adalah terms yang dicipta oleh Barat, yang dihasilkan oleh psikologi ataupun ahli-ahli jiwa Barat. Dan kita kena puji sebenarnya orang Barat, yang orang bukan Islam ni, sebab mereka ada usaha yang sangat gigih untuk study apakah personality manusia, apakah masalah manusia dan cara nak mengubati. Tapi kita kena ingat, macam Abel kata tadi, ada tak Quran sebut tentang benda ni? Sebab bila kita cakap tentang Quran ni adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan. Betul. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Bila Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tahu kekuatan manusia apa, Tuhan tahu kelemahan manusia apa. Betul. So dalam Quran ada tak berbicara tentang introvert? Ada tu watak lah Abel. Kita kalau kita nak sebut terms ni, mungkin kadang-kadang kita rasa macam nak bosan, berat. Tapi kita suka dengan cerita kan, kisah. Betul, setuju. So ada satu kisah seorang watak, dia introvert dan dia diperintahkan untuk mengatasi apa yang dia lihat dirinya sebagai introvert. Itulah Nabi Musa AS. Kisah dalam Quran sendiri. Bahkan tak sedikit sebenarnya cerita-cerita dalam Quran cerita tentang orang biasa, orang yang tak pandai bercakap, orang yang dia bukanlah orang besar yang ada pengalaman public speaking, tapi bila mana dia dipandu potensi dengan wahyu Tuhan, maka dia dapat buat perkara yang dia rasa macam tak boleh buat pun sebelum ni. So sebenarnya introvert ni Abel, bagi saya lah, introvert ni dia bukan satu kelemahan. Introvert ni satu personality yang dia perlu dipandu dengan baik lah. Sebab bila kita tak pandu personality ni dengan baik, maka dia akan terlihat sebagai satu kelemahan yang kita cipta. Dan akhirnya kita akan membina banyak alasan untuk tidak buat banyak perkara. Itu juga macam kita kata dia jadi macam satu terms yang digunakan untuk elakkan diri daripada kehadapan. Itu yang sebenarnya kita nak elakkan. Bagi Fakul pula lah, sebab Fakul untuk pengetahuan kita punya viewers, sebenarnya yang sentiasa mentadabbur Al-Quran, bercakap mengenai tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi ada persoalan sebelum kita pergi kepada tajuk kita dengan lebih mendalam, berkenaan dengan tafsir dan juga tadabbur. Apakah perbezaannya? Sebab mungkin orang kata tadabbur dengan tafsir ni sama. Ada setengah kata sama, seolah-olah macam kita buka tafsir Al-Quran, terjemahan, dan itu adalah satu perkara yang dah cukup untuk kita faham apa yang nak disampaikan oleh Allah SWT lah. Jadi pandangan Fakul sendiri macam mana? Dalam Quran ringkasnya lah, dalam Quran tak ada perintah kewajipan untuk manusia melakukan tafsir. Tak ada. Tapi dalam Quran ada perintah, dan ulama bahas jadi kewajipan. Sebab kalau tak buat, kita tak akan dapat petunjuk Tuhan. Iaitu dalam surah Muhammad ayat 24, Allah SWT sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kan, yang mana kalau saya bantu ringkaskanlah, boleh baca terjemahannya, surah Muhammad ayat 24. Tapi antara elemen penting pada ayat ini adalah manusia ni, semua manusia, saya, Abel dan juga rakan-rakan yang menonton, kita semuanya hakikatnya hati kita terkunci. So bayangkan, nampak pintu sebelah tu, kan ada pintu sebelah tu Abel, pintu ni terkunci. Kita nak pergi sebelah, pintu terkunci. So macam mana kita nak pergi sebelah dalam keadaan pintu terkunci? Kita perlukan apa? Kita perlukan kunci. Kita kena cari kunci. Sebab apa kita nak cari kunci? Sebab kita nak menyeberang pergi ke sebelah. So begitulah konsep yang sama. Hati kita ni terkunci untuk menerima kebaikan. So bila kita biarkan hati kita terkunci, maka itulah akhirnya menyebabkan banyak negativity berlaku. Kita ada self esteem yang lemah, self worth tak ada. Semua tu adalah keburukan ataupun kelemahan yang datang kerana kita tak dapat cahaya daripada Tuhan.
So sebab tu penting untuk kita cari kunci. Apa kunci supaya cahaya Tuhan boleh masuk, supaya kita nampak kekuatan kita, kita nampak potensi kita, kita tak melihat semua benda dengan sudut pandang negatif. Kita perlukan kunci. Kunci tu adalah tadabbur lah. Kunci tu adalah tadabbur Quran. Dan macam apa Abang tanya tadi, adalah ada kata tafsir dengan tadabbur ni benda yang sama. Tafsir ni adalah proses pertama kita nak faham apa yang Tuhan sampaikan. Sebab Quran ni dia satu kitab ataupun dia komunikasi kita dengan Tuhan, tapi dia komunikasi yang sangat tinggi. So untuk kita tidak merasakan bahawasanya Tuhan terlalu jauh dengan kita, maka kita perlu menukarkan bahasa Tuhan ini, kan, saya ringkaskan guna bahasa Tuhan lah, kepada bahasa manusiawi, bahasa manusia. So caranya adalah, ataupun ringkasnya, Quran kan bahasa Arab, kita orang Melayu. Betul. So kita tak faham. Faham. Kita tak faham. So untuk kita faham, kan, supaya kita rasa macam Tuhan betul-betul bercakap dengan kita, kita kena terjemahlah kepada bahasa kita. So itulah tafsir namanya. Macam Bismillah maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan nama Allah. Tapi dia tak terbatas di situ habis. Sebab ramai orang dia dah faham, lepas tu akhirnya dia dah faham, tak tahu nak buat apa yang dia faham. So dia kena buat apa yang disebut sebagai tadabbur. Tadabbur ni adalah kita cuba relate apa yang kita faham dan bawa dalam kehidupan kita. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fahamlah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi kadang-kadang kita macam kita tak dapat nak implement ataupun kita tak dapat nak bawa dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita betul dalam kehidupan kita kadang-kadang kita rasa macam bila kita ada masalah, kita pun rasa macam Tuhan tak sayang saya pun. So kenapa benda tu berlaku? Benda tu berlaku sebab kita tak cuba bawa apa yang kita faham dan dekatkan dengan kehidupan kita. Kita tak contoh macam kita nampak hari ni, saya boleh bercakap kan. So saya boleh bercakap ni kesan daripada kasih sayang Tuhan. Masya-Allah. So itulah tadabbur. Kita cuba bawa dekat dengan kita. Relate dengan kita. Ringkasnya gitulah be. Dia ringkas tapi agak berat sebenarnya. Dia agak berat. Okey. Contoh. Kita semua biasa sebut kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan kita fahamlah benda tu. Tapi bila kita terjemahkan apa yang kita faham dalam kehidupan, maka kadang-kadang kita akan persoalkan, betul ke Tuhan ni penyayang dan Tuhan ni pemurah? Saya tak rasa pun Tuhan penyayang dan pemurah. Faham. Itu saya nampak. Faham. So maknanya itulah yang akan memberikan orang yang betul-betul tadabbur Al-Quran ni satu ketenangan yang tidak boleh di apa ni orang kata didapati dekat tempat-tempat lain. Itu yang saya perasan. Sebab bila kita masuk kelas-kelas tadabbur dan juga contohlah Ustaz Syari kan, ada tadabbur Al-Quran, saya rasa macam satu term ataupun perkara-perkara yang kita boleh bawa akal dan juga jiwa kita ni untuk hayati perkara tu. Dan dia akan bawa kita seolah-olah macam Allah dekatnya dengan pencipta kita. Ringkasan ni ringkasan tafsir adalah proses intelektual berfikir. Tadabbur adalah proses kita menjiwai apa yang kita faham. Itu dia. Itu ringkasnya. Faham. Kali ni tak berat sangat. Tak berat sangat. Sebab kita takut pendengar-pendengar kita buat kan. Saya kat sini pun berat kan. Okey. Kita sebelum kita pergi ke kita punya topik lah, actually topik kita tadi introvert versus pendiam. Bila kita cakap tentang pendiam pula. Okey. Pendiam yang baik dan juga pendiam yang buruk. Kadang-kadang kita perlu jadi pendiam untuk dengar. Dan kadang-kadang pendiam ni tidak bagus kerana bila kita diam, satunya kita dah pun tidak buat amal makruf nahi munkar lah, yang sepatutnya diperintahkan kepada kita. Dan pendiam ni juga akan menyebabkan orang tu dia dapat ilmu, dia fit diri dia saja, dan ilmu tu akan bertakung. Kata siapa yang bila ilmu seperti air yang mengalir, Imam Syafi'i. Bila tak alirkan dia jadi air bertakung. Dia akan bertakung, jadi air busuk. Okey. Jadi pendapat Fakrul tentang terms pendiam ni. Terms pendiam. So basically lah, bagi setiap terms ataupun perkataan yang kita dengar, dasarnya semua benda dia bersifat neutral. Dia tak berat kepada positif ke, dia tak berat kepada negatif. Tapi akhirnya benda tu jadi positif atau negatif bergantung kepada cara kita lihat. Bergantung pada cara kita lihat. Macam contoh introvert lah. Introvert hakikatnya adalah benda yang neutral, dan bagi setiap benda neutral dia dekat, dia cenderung ataupun condong kepada kebaikan. Tetapi bila kita mula lihat dia pada perspektif negatif, maka dia akan beri kesan kepada perubahan kepada personality kita. So bercakap tentang mendiam tadi kan,
diam ni boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Contoh kita sebut diam yang boleh jadi buruk Okey. Diam yang boleh jadi buruk adalah bila kita nampak suatu benda yang buruk berlaku, Okey. dan kita memilih untuk tak buat apa-apa dengan benda yang buruk berlaku. Okey. Sebab Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis. Okey. Kan kita mungkin pernah dengar hadis ni kan, tentang man ra'a minkum munkaran, bagi siapa yang nampak kemungkaran, sekurang-kurangnya dia ada 3 action yang dia kena buat. Ya. Okey. Sama ada dia cuba ubah dengan tangan, ataupun dia cuba ubah dengan lidah, ataupun sekurang-kurangnya benci dengan hati. Benci dengan hati ni orang nampak macam diam, tapi bukan diam. Okey. Itu adalah action Nabi suruh buat. Okey, faham. Okey. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Okey. So Nabi mengajar kita supaya bagi apa benda yang berlaku depan kita, we need to take action. Diam boleh jadi buruk bila mana benda yang buruk berlaku, Okey. kita memilih tak buat apa-apa sebab kita rasa macam dia tak ada kaitan dengan aku pun. Okey. Kenapa saya nak kena bertindak? Kan? Oh, tu bunyi jet tu. Ini tengah 5. Tengah 5. Kita dekat Langkawi by the way. Lupa nak bagi tahu. Okey, kita dekat Langkawi. Okey, mereka. Penebik kita excited lah. Kita tengah dalam bulan-bulan 5.23, 5 pameran aerospace dan juga aerokasa. Tu sambil-sambil lah. Okey. Bila kita cakap tadi pasal apa? 5 pula. Diam. Pasal diam. Okey, pasal diam tadi kan. Okey. Diam yang buruk, maksudnya ada kuasa tak ambil action. Lepas tu contoh kita boleh cegah, tapi kita tak buat perkara tu, dan diam kita pergi kepada sudut yang baik pula. Kadang-kadang terlalu banyak bercakap sampaikan tidak mendengar, itu juga satu perkara yang tak bagus. Terutamanya bila sebagai seorang leader, kita perlu dengar tentang apa kita punya followers cakap dulu, baru kita action. Jadi pendapat Fakul tentang pendiam yang baik, macam mana pula? Okay. Kalau ada satu kata-kata yang saya suka lah daripada seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib, dia sebut bahasa Arab sebut khairul kalam aqalla wa adala. Okey. Sebaik perkataan adalah perkataan dia ringkas tetapi dia tepat dan syarat. So apa kita mungkin nampak macam maksud dia cakap kurang lah, dan bila sebut tentang jet lagi dengan lalu dan dia okey ke dengan kita punya? ada okey bila apa yang dimaksudkan dengan sebaik berperkataan tadi adalah, maksudnya adalah dia bukan semata-mata pemilihan perkataan tepat, tapi dia banyak berdiam. Banyak benda penting. So macam apa kata lah, sebab hari ni kita hidup dalam satu zaman yang mana kalau boleh semua orang nak voice out dia punya opinion. Betul, kan, betul. semua orang rasa semua orang kena dengar apa saya cakap. Kan, everyone need to know what I'm thinking about. So bila ramai sangat orang bercakap, tak ramai orang dengar. Betul, setuju. Kan, so sebab tu suasana diam juga penting. Okey. Quran juga meraihkan betapa pentingnya kita dalam kehidupan kita ada momen-momen yang kita kena berdiam. Okey. Satu dalam Quran sendiri disebut surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Okey. Bila kita dengar Quran, bukan sekadar dengar. Bila Quran dibacakan fastami'u, maka kamu dengarlah. Okey. Kan, tapi Quran tak kata dengar je. Quran kata kena diam. Sebab kenapa kena diam? Sebab dua gelombang dia tidak boleh bertembung antara satu sama lain. Sebab ada orang dengar tapi dia tengah bercakap. Okey. So bila dia tengah bercakap dan kalian mendengar, dia tak bagi perhatian pun sebenarnya. I see. So sebenarnya penting juga berdiam. Adakah menjadi pendiam ni adalah benda yang buruk? Tak. Betul. It's all about perspektif. Contoh macam Habib bagi contoh tadi kan, dan contoh macam dalam kelas lah, present tadi kan, saya tak nak bercakap lah, saya nak memilih untuk berdiam. Engkau ambil lah all the credit, biarkan aku di belakang. Benda tu tak bagus. Okey. Ia benda yang buruk. Tapi diam juga penting. Contoh macam bayangkan imam tengah baca solat, kita pun nak baca kuat-kuat juga. Kita tak diam, salah tu. So macam hari ni pun banyak masalah dalam relationship rumah tangga berlaku sebab dua-dua nak bercakap. Suami nak bercakap, isteri pun nak bercakap. So dia kena ada satu pihak yang mendengar, dan kita semua kena belajar lah benda tu. Mendengar adalah satu skill yang semakin hilang pada hari ni. Okey, faham. Bila kita bercakap ni last bercakap tentang introvert, pendiam dan extrovert sendiri kan. Okey. Zaman sekarang kita terlalu ada satu platform yang sangat-sangat luas untuk semua suarakan pendapat melalui type saja dekat phone kan. Jadi ramai orang nak lontarkan pendapat, dan ramai orang yang consume perkara-perkara yang entah betul entah salah. Betul. Okey. Jadi pendapat Fakul sendiri tentang macam mana
keadaan sekarang ni untuk kita sebagai seorang orang muda yang sentiasa dengan gadget ni lah, macam mana first kita nak defend diri kita daripada kita terlalu banyak consume perkara-perkara yang tak perlu, and then yang kedua adalah macam mana kita sebagai pendakwah nak letakkan diri as pendakwah di dalam keadaan sekarang ni, social media. Pendapat Fakrul? Satu, tadi Abang tanya tentang bagaimana kita secara umumnya, sama ada kita pendakwah ke ataupun kita sebagai seorang manusia, kita dapat hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Sebab bila banyak sangat benda yang kita consume, banyak benda yang kita accept, kadang-kadang kita jadi berat dan kita akhirnya tak tahu nak buat apa dalam hidup. So bagi saya perkara yang sangat penting adalah kita perlu sentiasa daripada sehari ke sehari kita kena reflect apa sebenarnya perkara yang kita perlu. Fokus kepada apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Hari ni sebab hari ni ramai orang dia nak jadi semua benda. Kan sebab kita hari ni kita hidup dalam keadaan semua orang dia nak buat kita panggil apa ya? 3 kerja tu masa kita panggil apa term multitask. Dia nak being multitask. So being multitask is not a good things. Sebab akhirnya kita tak dapat nak unleash our real potential. Kan? So kita kena sentiasa tapis, kita kena sentiasa reflect balik sebenarnya apa yang kita nak dalam hidup kita. Kita nak jadi apa dan kita perlukan apa sebenarnya. Kan kita tak perlukan semua benda dalam media sosial. Meaning maksudnya kita consume apa yang ada di social media, kita ada tahap dia, ataupun kita contohlah kita letakkan 10 minit untuk Instagram, 10 minit untuk TikTok, 10 minit untuk Facebook contoh. Apa yang Fakrul nak letakkan sebagai penada aras tu? Bagi saya dia tak ada penada aras yang spesifik. Tapi perkara yang paling penting bagi saya yang kita semua perlu beri perhatian adalah kita kena lebih banyak berikan perhatian kepada ilmu, bukan isu. Hari ni kenapa kita rasa kita nak buat semua benda? Sebab isu ni akan selalu datang habis. Betul. Dari semasa ke semasa isu akan banyak datang. Daripada ketika itulah kita rasa macam aku kena tahu banyak benda sebab aku kena ulas semua isu. Itu yang salah. So instead of fokus pada isu, fokus pada ilmu. Sebab tak salah pun untuk kita consume banyak masa dengan media sosial, kalau benda tu menyebabkan bertambah kepakaran dan ilmu kita. Sebab hari ni kita tak perlu pun spend masa dekat buku semata-mata. Hari ni kita boleh dapat ilmu daripada podcast yang kita dengar. Kita boleh dapat ilmu daripada media sosial sendiri. Tapi bunyi ilmu tu ilmu. Ilmu. Maksudnya dalam sangat. Biasa. Itulah. So macam apa yang bertanya tadi, bagi saya supaya bagaimana kita dapat lebih berfokus, fokus kepada ilmu instead of issue. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendakwah, apa tadi yang kedua jadi lupa dah soalan dia. Macam mana kita nak gunakan social media ni sebagai satu platform. Ini antara perkara yang penting sebab soalan yang sangat baik. Sebab hari ni ramai yang kita gelarkan sebagai pendakwah, dia rasa macam tak ada keperluan untuk saya terjun ke dunia media sosial. Tapi sebenarnya kita kena terjun ke situ sebab itulah tempat anak muda berkumpul. So apa yang pesan yang saya mau bagi adalah seorang pendakwah dia bukan semata-mata perlu baca kitab, tapi dia juga perlu baca masyarakat. Betul. So antara cara baca masyarakat adalah baca algoritma TikTok, Instagram. So benda tu akan menyebabkan kita jadi kreatif dan kita dapat sesuaikanlah kandungan-kandungan yang kita nak sampaikan sesuai dengan cara fikir. Kan Nabi pun ada sebut lah, Nabi sebut sampaikanlah sesuatu mengikut tahap akal seseorang. So kita jangan kita cakap macam seorang pensyarah di hadapan budak berumur 6 tahun. Betul. Tak kenalah kan? Gitulah biar ringkasnya. Faham. Jadi itulah saya rasa macam banyak isi yang kita dapat untuk kali ni, dan insyaAllah kita panggil ni macam borak santai ataupun podcast lah. Mungkin boleh dengar sewaktu dive ke ataupun dekat mana-mana saja kan. InsyaAllah kita akan ada lagi selepas ni perbincangan topik-topik yang lebih menarik. Ini antara topik yang hangat jugalah untuk kita ketengahkan, iaitu introvert versus pendiam, dan kita harap kita punya viewers boleh dapat sesuatu daripada borak-borak kita, apa yang kita kongsikan sambil minum kopi lah kot. Okey, insyaAllah. Jadi mungkin kata-kata terakhir daripada Fakrul. Ringkasnya, apa yang saya nak sampaikan adalah apa yang kita nak sampaikan lah, kita nak sembangkan. Always be proud of who you are lah. Kan kita introvert ke, kita pendiam ke, kita jangan lihat itu sebagai suatu benda yang menyebabkan kita tak boleh maju ke hadapan. Kan kita sebelum kita nak orang pandang kita ada value,
kita in the first place kena lihat kita ada value. Saya teringat ada seorang ustaz ni, dia sebut, Ustaz Nu'man kata ketika mana dia bahas kalimah alhamdulillahirabbil alamin kan. Ketika mana dia bahas kalimah tu kan, the moment kita rasa orang semua tak menilai kita, orang semua pandang kita ni macam tak ada nilainya, macam sampahnya kau ni kan, kita jangan rasa down. Sebab sekurang-kurangnya kita yang Islam ni, Allah value kita. Buktinya apa? Allah bagi kita iman, Allah bagi kita Islam, Allah bagi kita baca Quran. Itu tanda Allah value kita. Kan? So sekurang-kurangnya kalaulah tak ada siapa value kita, Allah value kita. So jangan kita down lah. Dan kemudian yang kedua, tadi proud of who you are. Dan kemudian yang kedua adalah ubah perspektif lah, paradigma kita lah, sudut pandang kita. Sebab kita sentiasa ada pilihan untuk melihat diri kita ataupun apa yang sedang berlaku kepada kita, dan kita ada pilihan lah untuk melihat daripada perspektif bagaimana. Waktu saya selalu ingat lah, guru saya sebut, we cannot change the situation, but we can change the way we see the situation. Ini mahal. Itu lagu Abel sikit. Terima kasih banyak. Guys, so kalau korang suka, boleh komen, like dan share. InsyaAllah kita bagi tahu dekat penerbit kita untuk terbitkan episod yang kedua kita dengan Fakulti Islam. Jangan lupa kalau korang nak belajar ataupun nak mendalami tentang Al-Quran, kita nak tadabbur, boleh pergi ke Mubina Academy atau Mubina Academy lah. Itu Academy. Boleh pergi ke sana. Dan kalau minat pasal communication, boleh follow Sultan Media. Kita ada buat kelas course MC untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua.